Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأنبياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا أشهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan adik-adik jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini Allah izinkan kita untuk berada di dalam masjid yang mulia ini. Dapat kita solat maghrib berjamaah. InsyaAllah lepas ini isyak pun berjamaah. Dan insyaAllah juga besok pagi subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isyak berjamaah, sampai kita padam 5 waktu semalam kita berjamaah. Kerana kita orang lelaki ni hukumnya fardu kifayah. Jangan seorang-seorang semayang di rumah. Orang lelaki ni dengar elok, jangan sekali-kali semayang seorang-seorang di rumah. Kerana ada rumah pun biar berjemaah dengan isteri dan anak-anak. Jangan seorang dia dalam bilik dia, isteri dalam bilik masing-masing. Dia dianjung, isteri dalam bilik-bilik dia, anak-anak pun dalam bilik masing-masing. Kerana sembahyang jenis itu namanya sembahyang sesat. Jangan menyolang mati nama saya, bukan saya ngabur sesat. Nabi ngabur ni. Apa kata Nabi? Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Sekiranya kamu sengaja semayang di rumah kamu seperti mana mereka yang tak hadir pada malam ini. Rupanya zaman Rasul pun ada yang tak nak datang ke masjid, tak nak datang berjemaah. Maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Barang siapa meninggalkan sunnah Nabi kamu, maka sesatlah kamu, kata Nabi. Ya, sesat. Esok di akhirat mencari syurga tak jumpa. Cari lagi jauh, cari lagi jauh. Tak jumpa syurga, pergi jumpa apa? Jumpa neraka.
Jadi jangan jadi orang yang sesat, jangan jadi orang yang sesat. Biar kita berjemaah. Banyak fadilatnya. Nanti kita bila baca kitab Jauharul Ma'ruf ada di sana apa fadilat-fadilat sembahyang berjemaah. Baik, untuk malam ini tanpa melengahkan masa kita baca kitab kita ni. Sekarang masuk waktu orang sebut tak ada. Siapa ada kitab buka muka surat 34 yang Rumi, yang Jawi saya tak tahu. Ya. 30. Yang Jawi 30. Kita membicarakan satu sifat namanya Al-Wahdaniyah. Ya, Al-Wahdaniyah, sifat yang keenam. Yang pertama dah baca, yang kedua dah baca, yang ketiga dah baca, yang keempat dah baca, yang kelima dah baca, yang keenam malam nak baca. Yang pertama wujud dah baca. Yang kedua qidam dah baca. Yang ketiga baqa dah baca. Yang keempat mukhallafatuhu lil hawadith dah baca juga. Yang kelima qiyamuhu ta'ala binafsi. Dan yang keenam malam ni iaitu wahdaniyah, al-wahdaniyah. Artinya asal. Secara rasminya artinya asal. Asal itu artinya apa? Ini cakap apa saya tak tahu. Cakap Arab bukan? Bukan cakap Melayu bukan? Mungkin cakap orang petani gitu itu asal. Bukan Jawa bukan? Bukan Jawa. Apa? Siji. Satu. Cakap Banjar tak tahu, saya tak tahu cakap Banjar. Kaum putih dan bukannya. Jadi mungkin cakap petani kat rasa atau orang belah utara dan belah Kelantan ke ya. Itu rasa. Artinya tunggal. Tak menang tunggal. Tunggal itu betul. Maaf ya. Kosim lah. Tunggal itu artinya the only one. Dia aja. Yang lain bukan Tuhan. Allah sahaja Tuhan, yang lain bukan Tuhan. Matahari bukan Tuhan, bulan bukan Tuhan, bintang bukan Tuhan, lembu bukan Tuhan, gajah bukan Tuhan, pokok bukan Tuhan, api bukan Tuhan. Saya sebut benda itu kerana manusia hari ini banyak yang menyembah selain daripada Allah Ta'ala. Ada yang menyembah api, itu dipanggil Majusi. Ada yang menyembah matahari, itu orang Jepun menyembah matahari. Ada yang menyembah lembu, orang Hindu menyembah lembu. Ada yang menyembah gajah, orang Buddha menyembah gajah. Ada yang menyembah lain daripada Allah yang benar. Betul. Jadi kalau nak sembah hanya Allah saja, jangan sembah yang lain. Itu tunggal, the only one. Satu saja, jangan sembah yang lain. Kalau nak masuk syurga, jangan sekali-kali mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain daripada Allah SWT. Kalau nak syurga lah, Allah kata dalam Quran apa? فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa berharap nak berjumpa dengan Tuhannya, maka dia hendaklah beramal dengan amal soleh. Amal soleh itu artinya buat apa saja cara Islam. Whatever you do must be in accordance with the teachings of Islam. Itu namanya amal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali kamu menyekutukan Tuhan itu dengan sesuatu daripada hamba-hamba. Daripada hamba-hambanya, jangan sekali menyekutukan Allah. Jangan nyembah selain daripada Allah Taala. Itu wahdaniyah. Nah, artinya asa Allah Taala pada zat, asa itu pada zat. Zat itu bukan zat protein, karbohidrat, vitamin, itu zat makan. Zat itu diri Allah. Nah, diri Allah itu sebagai zat. Dia asal. Diri Allah itu aja. Yang lain bukan Allah. Nah, yang keadaannya laisa kamitslihi syai', tidak menyerupai mana-mana sesuatu. Dan sesuatu pun tidak menyerupai dia. Itu zat. Asal dia aja. Yang lain bukan Allah ya.
Begitu juga sifat. Sifat Allah tu, Allah saja yang memiliki sifat Allah tu seperti sifatnya. Walaupun nama serupa, tapi tak sama. Hakikatnya tak sama. Nama serupa. Allah ada ilmu, saya pun ada ilmu. Tapi serupa ke ilmu Allah dengan ilmu saya? Allah memandang, saya pun boleh memandang. Serupa ke pandangan Allah dengan pandangan saya? Tak sama. Allah mendengar, tuan-tuan pun mendengar. Tapi serupa ke pendengaran Allah dengan pendengaran tuan-tuan? Tak sama. Allah berkuasa. Pemimpin pun berkuasa juga. Tapi serupa ke kuasa pemimpin dengan kuasa Allah Ta'ala? Tak sama. Kuasa pemimpin hanya setakat di dunia saja. Itu pun tak tentu juga. Kadang-kadang hilang kuasa tu lalu tak ada jadi pemimpin lagi. Tapi kuasa Allah, kepimpinan Allah sampai bila-bila. Itu beza ya. Nama boleh serupa. Sifat Allah tu nama dengan sifat kita, tapi tak sama. Hakikatnya tak sama. Nanti kita huraikan insya-Allah ya. Itu sifat. Dan juga pada perbuatan. Allah berbuat, kita pun berbuat juga. Tapi sama ke perbuatan Allah dengan perbuatan manusia? Tak sama. Perbuatan manusia ni tak sempurna. Ada aja kekurangannya. Tengok mentokok. Kadang-kadang belum buka balut dia dah selesai dah tepi jalan. Kapal pun begitu juga. Ada yang tenggelam. Kapal terbang, banyak yang dah jatuh. Itu ciptaan manusia, perbuatan manusia. Tapi bila Allah buat, tak pernah rosak. Tengok matahari Allah buat, ada pernah rosak? Ada pernah sakit perut matahari tu? Ada pernah dia tak keluar cahaya dia? Cuba matahari, bintang, bulan, pokok, laut, lautan, dan sebagainya. Tak sama ya. Perbuatan boleh, manusia pun boleh buat, Allah membuat juga. Baik. Jadi tak sama ya. Artinya asa Allah Ta'ala pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Maka hakikatnya, hakikat itu yang sebenar-benarnya, in reality je orang putihnya, itu hakikat. Ibarat daripada menafikan berbilang pada zat. Tak ada banyak zat Allah tu, jangan berbilang-bilang. Ya, asa, wahid, tunggal. Dia tak ada 2, tak ada 3, tak ada 10, tak ada 500, tak ada 1000. Dia satu je. Cuma dalam akidah ni tidak digalakkan menggunakan perkataan satu. Kerana kalau satu dia ada 2, ada 3, ada 4. Tapi kalau tak ada itu salah ya. Cuma tidak digalakkan ya. Kita sebut tunggal. Ya. Jadi menafikan berbilang pada zat. Pada sifat Allah saja yang memiliki sifat seperti yang dimiliki oleh Allah Ta'ala. Pendengaran Allah, dia saja yang memiliki pendengaran seperti yang dimiliki olehnya. Penglihatan Allah, dia saja yang boleh melihat apa saja seperti mana yang dia melihat sekarang ni. Yang lain tak boleh. Nama boleh sama. Manusia boleh melihat. Binatang boleh melihat. Burung boleh melihat. Tapi tak sama dengan penglihatan Allah. Ya, nanti kita baca bab apa penglihatan nanti bila basar nanti akan kita huraikan panjang. Yang panjang lebar tadi ya. Tak sama. Nama siapa? Ya. Pada hakikatnya ibarat daripada menafikan berbilang pada zat. Ya, tak ada 2, 3. Dan pada sifat tak ada 2 sifat. Itulah sifat Allah. Tak ada pula yang lain daripada sifat Allah, tak ada. Itulah saya. Dan begitu juga apa pada zat, dan apa? Pada perbuatan Allah. Menafikan ada berbilang daripada perbuatan Allah tu. Apa namanya? Mustahil ya. Mustahil berbilang-bilang perbuatan Allah tu. Bilangan yang mutasil, artinya yang berhubung. Allah tu tak ada pula berbilang ya. Tak ada berhubung. Bukan macam kita ni. Alat
anggota kita ni berhubung-hubung. Ada kepala, ada leher, ada tangan, ada kaki, ada pinggang, ada paha, ada lutut, ada peti. Itu kejadian kita ni. Dia berhubung antara satu sama lain. Namanya muttasil. Orang ngaji tajwid, Ustaz Osman ngaji taswir ada tak? Mad wajib muttasil. Artinya wajib dipanjangkan dia dalam satu huruf saja, muttasil. Idza jaa nasrullah, nama muttasil. Dia dalam satu perkataan. Itu Allah macam tu ke, muttasil tu dia tidak berhubung antara satu sama lain. Dia asal. Dia tidak ada bahagian-bahagian, ada tubuh dia tak ada zatnya, tak ada macam tubuh kita ni. Ada kepala, ada punggung, ada kaki, ada sendi, ada paha, ada lutut dan sebagainya. Ini muttasil ya. Pada perbuatan sama ada bilangan itu muttasil yang berhubung atau bilangan yang munfasil. Munfasil itu bercerai. Kita belajar tajwid, belajar munfasil, mad jaiz munfasil. Dua perkataan, ya ayyuhallazina amanu, itu mad jaiz munfasil. Boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 5 harakat. Itu munfasil. Allah tak ada, muttasil pun tak ada, munfasil pun tak ada. Dia yang itu je lah. Zat Allah tu itu je. Tak ada hubung-hubung, tak ada zat tu, 2 zat kumpul satu dia bercantum, tak ada. Zat itulah zat Allah ya. Alright. Adapun makna esa Tuhan pada zat itu, iaitu menafikan kam muttasil. Kam tu artinya apa? Kam tu beberapa anggota yang berhubung. Kam muttasil. Ada 5 kam, kena faham tu ya. Kam muttasil tu, Allah tu ada berhubung. Macam tadi lah, ada kepala, ada leher, ada badan, ada kaki, ada tangan, itu berhubung antara satu sama lain. Itu muttasil artinya. Itu namanya kam muttasil pada zat. Zat Allah tu tidak ada berhubung antara satu sama lain. Dia saja. Seperti pada zat Tuhan tu seperti apa? Contohnya, menafikan bilangan yang berhubung pada zat, seperti zat Tuhan bersusun daripada darah, daging. Itu zat Allah tu. Tak ada orang itu ya. Menafikan Allah itu ada darah, ada daging, kemudian apa? Tulang, ada apa? Urat. Dan menafikan kam munfasil. Kam munfasil. Pada apa? Kam munfasil itu pada zat. Jadi zat ada 2. Bukan kam muttasil, bukan kam munfasil. Itu 2 kam ya. Kam muttasil, kam munfasil. Yang muttasil pun bukan, munfasil pun bukan. Kalau muttasil berhubung antara satu sama lain. Kalau munfasil ada 2. Ya? Ada 2 zat Allah tu. Ada 4 zat Allah tu. 5 zat Allah. Semua saya bercerai-cerai antara satu sama lain. Dari segi bahasa je lah. Tak faham mana yang buatnya. Itu kam munfasil. Dua-dua tak ada. Kerana zat Allah tu asal. Asal. Tunggal. Tak ada bercerai-cerai. Tadi ada 2 ekor burung. Dua itu ada bercerai. Ya, ini dah. Allah tu asal. Semua itulah Allah. Ya. Itu kam muttasil, kam munfasil pada zat. Dan menafikan bilangan yang bercerai pada zat Tuhan, seperti tiada zat yang lain yang menyamai seperti zat Allah Ta'ala. Tak ada zat yang lain serupa dengan zat Allah Ta'ala. Bukan patung, bukan gunung, bukan bintang, bukan matahari. Tak sama dengan zat Allah Ta'ala ya? Tak sama. Kemudian esa Tuhan pada sifat, iaitu menafikan kam juga, menafikan kam muttasil pada sifat. Pada sifat tu tak ada pula dia ada berhubung antara satu sifat dengan lain, tak ada. Itu kam muttasil pada sifat, iaitu menafikan bilangan yang berhubung pada zat, pada sifatnya. Dia berhubung, sifat Allah tu wujud berhubung dengan qidam berhubung dengan baqa berhubung dengan, tak ada. Sifat Allah tu asal, itu je. Dia berhubung antara satu sama lain. Itu kam muttasil ya.
Iaitu tidak sekali-kali bagi Allah Ta'ala itu satu-satu jenis sifatnya. Dan sifat seperti dua kudrat tak ada. Itu munfasil ya. Menafikan. Iaitu tidak sekali-kali bagi Allah itu pada suatu-satu jenis sifat dua. Satu jenis sifatnya ada dua sifat. Seperti dua kudrat, dua iradah, dua qidam, dua baqat. Tak ada. Itulah dia sifat baqat satu saja ya. Dan juga kam munfasil. Kam munfasil tu bercerai antara satu sama lain. Itu menafikan juga. Tidak. Tuhan tak ada bercerai. Sifat tak ada bercerai. Iaitu tu. Menafikan kam munfasil pada sifat. Iaitu menafikan bilangan-bilangan yang bercerai pada satu sifat. Iaitu tidak ada sifat yang lain menyamai dengan sebagaimana sifat Tuhan. Nama boleh serupa, tapi hakikatnya tak sama. Pandangan Allah tak sama dengan pandangan manusia. Pendengaran Allah tak sama dengan pendengaran manusia. Kekuasaan Allah tak sama dengan kekuasaan manusia. Dia berkuasa sampai bila-bila, berkuasa saja, tak pernah hilang kuasanya. Adanya Allah tu tak sama dengan ada yang lain daripada Allah Ta'ala. Allah tu tak pernah tak ada, ada aja. Kita kadang ada, kadang tak ada. Kejap ada, kejap tak ada. Ya? 100 tahun sudah tak ada. Sekarang ni baru ada lagi. Yang bercakap ni setahun lagi pun tak tentu ada ni. Jadi tentu dah tak ada. Tapi Allah sentiasa ada, tak pernah tak ada ya. Itu kam apa? Kam munfasil. Pada sifat. Artinya menafikan bilangan-bilangan yang bercerai pada sifat. Iaitu tidak ada sifat yang lain menyamai sebagaimana sifat Tuhan. Tak ada sama. Pendengaran Allah tu Allah saja yang ada pendengaran seperti itu. Penglihatan Allah saja yang memiliki penglihatan seperti Allah Ta'ala. Dan Allah tengok, jauh pun Allah nampak, dekat pun Allah nampak, besar pun Allah nampak, kecil pun Allah nampak, yang terserlah pun Allah nampak, yang tersembunyi pun Allah nampak. Tak ada satu benda yang Allah tak nampak. Dalam tanah pun Allah nampak. Berbeza dengan kita. Kita yang dekat pun nampak. Itu pun nak besar. Kalau kecil tak nampak. Macam tulisan dalam buku ni. Kalau kecil saya tak nampak. Tapi Allah nampak. Kecil pun nampak. Kuman yang kecil cuma Allah nampak. Kuman COVID-19 tu kecil pun. Mata kita tak nampak. Tapi Allah nampak. Ya? Beza antara penglihatan kita dengan penglihatan Allah. Ya? Itu bezanya. Nanti disebut bab basar tu akan kita bicara ni ya. Baik. Itu asal Tuhan pada zat, asal Tuhan pada sifat, dan asal Tuhan pada perbuatan, iaitu menafikan kam munfasil. Kam munfasil, iaitu perbuatan menafikan bilangan-bilangan yang bercerai-cerai pada perbuatan. Tak ada pula Allah tu ada kekuasaan membuat ini, betul yang ini. Itu dia cerai-cerai atau satu lain. Kekuasaan Allah tu meliputi segala benda. Semua Allah boleh cipta, semua boleh Allah buat. Tak ada Allah yang ini boleh buat, yang ini tak boleh buat, yang ini buat, yang tak ada. Tak ada munfasil kan? Apa saja Allah boleh laksanakan. Fa'alul lima yurid. Dia mengerjakan apa saja yang dia kehendaki. Innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki suatu perkara itu, Allah hanya kata kun, jadi, maka jadilah apa yang Allah hendak. Kita kena buat. Nak masak nasi pun dia kena banyak perbuatannya. Boleh masuk beras. Betul? Sudah masuk beras tak? Buaya. Betul? Pasang gas. Kita tunggu pula, jangan kuat benar nanti jadi kerak dan sebagainya. Itu cara kita nak buat itu. Kalau ada munfasil, ada perceraian. Kalau Allah tak ada. Kalau Allah nak masak, kun, jadilah. Allah nak jadi alam, kun, jadi alam.
Allah nak jadikan matahari kun, jadilah matahari itu, gitulah ya. Dan sebagainya. Apa saja. Jadi Allah bukan tak ada bercerai, tak ada kun, kam, fasil, tak ada. Ya. Esa Tuhan pada perbuatan menafikan kam munfasil pada perbuatan, iaitu menafikan bilangan-bilangan yang bercerai pada perbuatan. Tak ada bercerai. Apa saja Allah boleh buat ya. Iaitu tidak ada perbuatan yang lain menyamai dengan perbuatan Tuhan ya. Bahkan segala barang yang berlaku di dalam alam ini, segala barang yang berlaku dalam alam semuanya perbuatan Tuhan. Allah kabur ya. Allah jadikan kamu dan apa yang kamu buat. Ya, innallaha khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan apa yang kamu lakukan, semua dari Allah Taala. Lillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma. Bagi Allah lah yang memiliki langit dan bumi dan barang yang di antaranya. Semua ciptaan Allah Taala tu. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Setiap minggu baca itu Imam. Allah dialah yang menjadikan langit dan bumi dalam 6 masa. Langit Allah jadikan, bumi Allah jadikan. Langit itu ada apa? Ada bintang, ada matahari, ada bulan, ada awan, ada malaikat. Itu langit ya. Dan di langit dan bumi ada apa? Ada pokok, ada binatang, ada manusia, ada tumbuh-tumbuhan, ada laut, ada sungai, ada terusan, ada parit dan sebagainya. Semua Allah menjadikannya. Ya, tak ada pula bercerai-cerai, tak ada kebolehan Allah tu, tak ada bercerai-cerai, kadang boleh, kadang tak boleh, tak ada. Sentiasa aja. Itu menafikan kam munfasil ya, menafikan kam munfasil tadi. Apa saja yang berlaku dalam alam ni semua Allah yang menjadikannya. Bahkan segala barang yang berlaku di alam, di dalam alam, semuanya perbuatannya niat Allah lah, perbuatan Allah tu. Seperti apa? Seperti iman. Orang ada orang yang Allah bagi iman, ada orang yang Allah tak bagi iman. Ada yang kafir, ada yang tak beriman, ada yang beriman, ada yang warak, ada yang wakra. Semua Allah menentukannya ya. Kita ni alhamdulillah. Allah jadikan kita ni orang yang beriman. Dia boleh taat lah tu. Boleh dah Allah jadikan kita lain daripada kita ni? Boleh benar? Saya ni, boleh dah Allah jadikan lain daripada jadi ustaz? Boleh? Kalau Allah nak jadikan saya penyanyi pop lah saya. Kalau Allah nak jadikan saya ni penyanyi Hindustan lah saya. Kalau Allah nak jadikan saya ni pengedar dadah lah saya. Tapi Allah tak jadi itu. Alhamdulillah. Kita kena redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Apa yang Allah tuntut kepada kita redha. Alhamdulillah. Allah jadikan kita ni kita. Kalau dah, boleh dah Allah jadikan kita ni Yahudi? Boleh. Kalau Allah nak. Tapi Allah tak nak jadikan kita ni Yahudi. Allah jadikan kita ni orang beriman. Itu kekuasaan Allah Ta'ala dari segi ilmu tauhid ya. Bahkan segala barang yang berlaku di dalam alam semuanya perbuatannya seperti iman dan taat atau jahat. Orang lain Allah jadikan perampok, Allah jadikan pengedar dadah, Allah jadikan pencuri, Allah jadikan apa lagi? Pembunuh, Allah jadikan suka berperang. Macam orang Yahudi tu suka perang. Macam orang Buddha di Burma tu suka bunuh orang Rohingya. Boleh Allah jadikan semua tu. Tapi Allah tak jadikan tu. Allah jadikan kita ni kita. Alhamdulillah ya. Kerana semua dari Allah Ta'ala. Tak ada siapa yang berkuasa untuk membuat satu apa yang telah seperti mana yang dibuat oleh Allah Ta'ala ya. Atau jahat, atau taat, atau jahat. Rupanya buruk rupanya. Tiada pada
Tiada pada mana? Tiada pada hakikatnya seperti kufur dan maksiat. Dan sama ada perbuatan dirinya atau perbuatan yang lainnya. Semuanya itu perbuatan Tuhan. Tiada sekali-kali hamba mempunyai perbuatan pada hakikatnya. Hanya ada usaha dan ikhtiar yang tiada memberi bekas. Tapi boleh ikhtiar. Banyak orang berusaha nak pandai tapi tak juga mau pandai-pandai. Ada orang berikhtiar nak kaya tapi tak juga mau kaya. Itu ketentuan dari Allah SWT. Ikhtiar boleh, usaha boleh. Boleh berusaha dan berikhtiar, tapi ketentuan siapa menentukannya? Allah Taala menentukan. Macam saya ngajar ni. Bukan semua orang dapat ni. Tapi boleh usaha dan ikhtiar supaya dapat. Supaya faham. Saya pun usaha dan ikhtiar supaya apa yang saya ajar ni faham. Tuan-tuan boleh faham. Tapi kefahaman itu siapa menentukannya? Allah Ta'ala yang menentukannya. Kita hanya boleh usaha dan ikhtiar saja. Apa saja yang berlaku lepas itu ketentuan dari Allah Ta'ala. Kita selamat ke dah, Allah tentukannya. Kita bahagia ke menderita, Allah menentukannya. Itu dia, apa namanya, ketentuan dari Allah Ta'ala. Itu perbuatan Tuhan. Tiada sekali-kali hamba mempunyai perbuatan pada hakikatnya. Hanya ada usaha dan ikhtiar yang tiada memberi bekas. Usaha ikhtiar tidak memberi bekas, kerana penentunya Allah Ta'ala juga kan. Wal hasil, apabila dikatakan wajib bagi Tuhan bersifat dengan wahdaniyah, wajib Allah tu bersifat dengan wahdaniyah. Apa itu wajib? Tidak diterima akal akan tiada, namanya wajib. Ini wajib akal ni tahu tuan. Apa itu wajib bagi akal? Tidak diterima akal akan tiadanya. Itu wajib, mesti ada. Kena faham istilah wajib. Mustahil harus kena faham istilah itu. Dalam hukum akal ada 3 hukum. Apa hukum? 3 hukum. Yang pertama wajib, yang kedua mustahil, yang ketiga harus. Wajib, mustahil, harus. Apa itu wajib? Mesti ada. Apa itu mustahil? Mesti tiada. Tidak diterima akal akan adanya, itu mustahil. Apa itu harus? Boleh ada, boleh tak ada. Itu harus. Itu hukum akal. Hukum syarak ada 5 hukum lain, itu lain tau. Hukum syarak ada 5. Wajib, haram, sunat, makruh, harus. Itu 5. Itu lain, itu hukum syarak. Ini hukum akal 3 je. Wajib, barang yang tidak diterima akal akan tiadanya. Dia mesti ada. Allah itu mesti berkuasa. Allah itu mesti melihat. Allah itu mesti mendengar dan sebagainya. Itu wajib. Wajib pada akal. Bukan wajib syarak. Wajib syarak lain artinya dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Itu wajib syarak. Ini wajib akal. Itu wajib ya. Walhasil maka apabila dikatakan wajib bagi Tuhan bersifat dengan wahdaniyah, maka ternafilah kam yang 5 tu. Tak ada kam mutasil, tak ada kam munfasil pun tak ada. Kam yang 5 tadi, iaitu menafikan kam mutasil dan munfasil pada zat. Pada zat munfasil pun tak ada, mutasil pun tak ada. 5 tu dia. Nama kamnya 2 aja, muttasil, munfasil. Tapi ada 5 tempat. Kam muttasil pada zat dan kam munfasil pada zat. Tak ada. Dan juga kam muttasil pada dan munfasil pada sifat. Sifat pun itu juga. Tak ada muttasil, tak ada munfasil. Jadi ada 4. Dan lagi satu sifat kam munfasil pada perbuatan. Jadi 5 kam. 5 kam tu kam muttasil, 2 daripada zat. Kam munfasil dan muttasil pada zat, kam muttasil dan munfasil pada sifat, dan kam munfasil pada perbuatan. Maka dengan kenyataan yang di atas ini, zahirlah tiada zat yang lain. Faham kita bahawa tidak ada zat yang lain, tidak ada benda yang lain selain Allah Ta'ala. Tidak ada diri yang lain melainkan Allah Ta'ala saja. Tidak ada sifat yang lain. Tak ada sifat yang lain, ada sifat Allah saja. Perbuat apa namanya? Pendengaran Allah, Allah hanya mendengar. Yang kita dengar ni
dengan izin Allah. Dia dengar juga, tapi kalau Allah izin, dengar. Kalau Allah tak izin, tak dengar. Hakikatnya Allah yang dengar. Kita nampak pun dengan izin Allah, oh nampak, kita tak nampak. Tapi Allah dia sentiasa nampak. Tak ada siapa bagi izin dengan dia. Dia sifatnya nampak, sifatnya dengar, sifatnya tahu. Itu sifat Allah ya. Berbeza dengan kita. Kita setakat mana yang Allah izinkan itu yang baru boleh kita memiliki sifat itu. Ya. Jadi tak ada ya. Ya. Tiada zat yang lain, sifat yang lain dan perbuatan yang lain menyamai dengan zat, sifat dan perbuatan Tuhan. Yang demikian tertolaklah segala kepercayaan yang membawa kepada menyengutukan Tuhan. Jadi tertolak kalau ada orang percaya bahawa yang ini Tuhan, bukan Allah ya, yang ini Tuhan, matahari katanya Tuhan, itu tertolak. Tertolak. Kalau dia mengatakan matahari itu Tuhan, atau dia mengatakan bulan itu Tuhan, tertolak. Ada yang mengatakan patung itu Tuhan, tolak. Ada yang mengatakan berhala itu Tuhan, ditolak. Ada yang mengatakan gajah itu Tuhan, ditolak. Ada yang mengatakan lembu itu Tuhan, ditolak. Tuhan hanya Allah Ta'ala saja. Itu orang kafir dalam Islam kena baca apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku nak saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah Ta'ala. Allah itu Tuhan, yang lain semua bukan Tuhan. Matahari bukan Tuhan, bulan bukan Tuhan, gunung bukan Tuhan, bukit bukan Tuhan, laut bukan Tuhan, gajah bukan Tuhan, lembu bukan Tuhan, patung bukan Tuhan, apa saja cahaya bukan Tuhan, api bukan Tuhan. Tuhan hanya Allah saja. Itu nafikan. Ada lain daripada Tuhan ya. Maka dengan kenyataan yang di atas ini, zahirlah tiada zat yang lain, sifat yang lain dan perbuatan yang lain menyamai dengan zat, sifat dan perbuatan Tuhan. Yang demikian tertolaklah segala kepercayaan yang membawa kepada menyengutukan Tuhan. Banyak manusia itu menyengutukan Tuhan. Ya, orang Hindu banyak Tuhannya. Ya, orang Kristian 3 Tuhannya, dipercayakan Trinity. Tuhan Allah, Tuhan. Kemudian ada bini Allah tu Maryam, Tuhan juga. Kemudian ada pula anak Tuhan, anak Allah tu katanya apa? Isa. Itu orang Kristian. Orang Yahudi pun itu juga, dia mengatakan bahawa Uzair itu anak Tuhan. Yang betul-betul mentauhidkan Allah hanya Islam saja. Hanya Islam saja yang mentauhidkan Allah. Yang lain itu semua mensyirikkan Allah, menyengutukan Allah dengan satu yang lain. Siapa menyengutukan Allah tak dapat masuk syurga ya. Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa menyekutukan Allah maka dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Jauh nak sesatnya kerana dia menyekutukan Allah. Kalau nak masuk syurga jangan sekali-kali menyentuhkan Allah. Tadi saya dah baca ayat surah Kahfi ujung sekali. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa berharap nak berjumpa dengan Tuhannya, nak jumpa Tuhan di syurga je, dia tak boleh. Bukan di dunia ni tak dapat. Allah tak izinkan. Di Tapah ni tengok Tuhan, Allah tak izinkan. Di Ipoh tengok Tuhan, Allah tak izinkan. Di Kuala Lumpur tengok Tuhan, Allah tak izinkan. Nabi Musa pernah tengok Tuhan dalam dunia ni, Allah tak izinkan. Lan tarani, kata Allah, kamu takkan dapat melihat aku. Tapi syurga besok dapat melihat wajah Allah. Merupakan nikmat yang paling besar ialah dapat melihat wajah Allah Taala. Wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, kata Allah ya. Pada hari itu muka mereka berseri-seri kerana kepada Tuhan mereka dapat menelik. Berarti melihat menelik ya. Itu akan datang ya. Di syurga besok dapat melihat wajah Allah. Jangan syirik. Orang mensyirikkan Allah tak dapat masuk syurga ya. Diklar. Jadi banyaknya ada mempunyai adat dan kepercayaan yang karut ya, sehingga membawa rosak imannya kerana kepercayaan itu membawa menyengutukan Tuhan dengan yang lainnya. Dia mengatakan matahari itu Tuhan. Orang Jepun tu nyembah matahari. Dia mengatakan gajah itu Tuhan. Orang Buddha tu mengatakan gajah itu Tuhan. Orang di Kemboja tu banyak menyembah gajah. Orang Hindu mengatakan lembu itu Tuhan.
Tak betul lah kata ya. Maka perkara seperti ini masih banyak pada masa ini. Ramai manusia-manusia mensyirikkan Allah tu. Masih banyak lagi. Masih banyak. Banyak pula yang melakukan dia dengan tidak sedar. Kadang-kadang tak sedar. Di antara yang tak sedar tu apa? Syirik khafi. Syirik khafi itu syirik yang tersembunyi. Kecuali orang yang ada ilmu. Dia pangkat besar. Dijemput dia dalam untuk berceramah, merasmi ke satu majlis. Dia datang, tengoknya depannya tu ada orang Islam ada, orang Hindu ada, orang Buddha ada, orang komunis ada, orang sekular ada. Nak ambil hati semua, apa kata dia? Semua agama adalah baik. Itu syirik tu. Yang tak sedar lah. Tentu yang pangkat besar jaga baik. Semua agama adalah baik. Mana betul? Yang baik hanya Islam saja. Yang lain semua tak baik. Menyamakan Islam dengan Hinduism, menyamakan Islam dengan Buddhism, menyamakan Islam dengan komunism, menyamakan Islam dengan sekularism. Mana baiknya? Yang baik hanya Islam saja ya. Itu kita jaga itu. Manusia hari ini banyak menyemutukan Allah. Nama syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Maka perkara seperti ini masih banyak pada masa ini. Dan banyak pula yang melakukan dia dengan tidak sedar akan mudaratnya, merosakkan iman pada Tuhan, merosakkan iman dia, batal syahadahnya. Maka di sini disebutkan sebahagian daripadanya ada contoh-contoh hari ini ya. Supaya dapat diketahui kesalahannya. Ada macam-macam. Yang tak ni apa? Ancak, kemudian upacara harimau dan sebagainya. Ada dua contoh bagi di sini ya. Itu akan datang dia yang cukup sekali itu. Ada bunyi itu. Sekian dulu. Karena Tok Bilal minta izin nak azan bila bunyi aja. Azan dulu ya. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu yang berfaedah untuk malam ni ya. Nanti sambungannya kita akan bacakan kemudian ya. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allah